تعمل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Hai, Assalamualaikum good people. Welcome back to Ashraf Channel. Hari ni nak cerita hantu. Tak ada lah, gurau je. Assalamualaikum good people. Welcome back to Ashraf Channel. Alright, so hari ni kita nak cerita dengan korang tentang kisah lawat. Lawat ni boleh jadi macam-macam hal lah. Lawatan, ataupun kau pergi melawat, ataupun kau dilawat. Alright, tu. Tak ada buang masa. Jangan lupa tekan like, subscribe juga, hit bell notification. Saya tahu korang main angguk-angguk tapi tak tekan like. Belum kan? Dah. Okay, kalau dah okay. Alright, jom kita layan intro macam biasa. Let's roll it. Alright, okay. Cerita yang pertama ni berkenaan dengan seorang pelajar tingkatan 4, di mana ketika ini dia join satu lawatan jawatan kuasa tertinggi di sekolah dia. Dia ni pengawas. So, kebanyakan yang pergi basically form 5 lah. Tapi disebabkan dia ni pun adalah salah satu ahli jawatan kuasa. So, dia pun akan turut serta bersama. Okay. Lawatan di kali ni agak rare juga guys, sebab diorang ni pergi ke satu pusat orang tua-tua. Maksudnya rumah orang tua-tua lah. Di mana kita tahulah rumah orang tua-tua tu, dalam ni orang tua lah banyak kan. So, nak jadikan cerita, cut it short, dia pun join. Alright, dekat area Johor Bahru sana. Okay, so dia pun join, pergi sampai kat tempat tu. And diorang ni dilaporkan kena bermalam 3 hari 2 malam dekat sana, which is bukan tidur dekat rumah orang tua-tua tu. Diorang akan tidur dekat area situ lah, which is ada chalet yang berhadapan dengan kawasan rumah orang tua-tua tu. Alright, so si Iqmal ni dia kata, waktu tu bang, saya tak adalah rasa pelik. Yelah, orang kata lawatan sambil belajar kan, kita pun nak menyantuni. I mean like, yelah, ini macam lebih kurang charity work kot. Maksudnya diorang nak pergi melawat rumah orang tua-tua lah. Okay, so waktu saya sampai tu bang, macam biasalah kita ni orang kata apa, tengoklah keadaan sekeliling, mana yang perlu kita orang cat, mana yang perlu kita orang bersihkan dan sebagainya. Dan okey lah, kita orang dah dapat, dah Ricky dah settle. Kita orang akan balik semula ke chalet dan kita orang akan memulakan aktiviti malam pada waktu tu. Okey, aktiviti malam ni nama dia santun menyantuni, which is kita akan mendekati setiap penghuni rumah itu and kita nak bertanya lah, orang kata bersoal jawab dan sebagainya. Okey, kita orang sampai lepas maghrib macam tu cap. Alright, dah sampai lepas maghrib and kita orang pun agih-agihkan makanan, which is adalah roti, air kotak dan sebagainya. Kita orang agih-agihkan sambil kita berborak dengan atuk, nenek, makcik-pakcik ada kat dalam tu. Alright, waktu tu cap, tak ada yang orang kata apa menakutkan ataupun tak ada yang nampak menyeramkan dan sebagainya. Cuma aku ada terperasan ada satu orang pakcik ni, dia tidak bercampur sangat dengan yang lain ni, which is dia banyak duduk seorang-seorang. And bila kita borak dalam circle, kita borak dalam kumpulan, dia tak get involved lah, senang cerita. Dia memang seorang-seorang dekat situ. So aku pun terperhatilah pakcik tu kan. Tapi dalam keadaan yang rasa sama, kita orang ni tak adalah, aku ni tak adalah rasa macam okey lah nak pergi tanya ke dan sebagainya. Sebab macam okey lah dia seorang-seorang kot, mungkin sekejap lagi dia akan join. Okey, lebih kurang dah sejam lebih cap kita orang buat aktiviti kat situ. Masih lagi cap pakcik tu, dia masih lagi duduk seorang dekat meja dia tu, kat kawasan dia tu. So aku jadi macam tertarik lah kan, pakcik ni ada problem dengan penghuni yang lain ke kan, dia tak bercampur ke dan sebagainya ke, macam mana kan. So saya pun pergilah, pergi ambil sebuku roti and then pergi menghampiri pakcik tersebut. So bila sampai dekat pakcik tu macam ni tau, dia macam dia tengah makan tapi dia macam pandang bawah, dia tak pandang atas, dia tak make eye contact dekat siapa-siapa lah. Alright, saya sampai je dekat tempat meja pakcik tu, bagi salam. Assalamualaikum pakcik, ni pakcik kenapa duduk seorang-seorang, kenapa tak bercampur dengan kita orang sekali? Pakcik tu pandang aku and then dia makan roti dia balik. So aku macam okay, pelik lah kan. So macam okay, tak apalah, pakcik lapar kak, pakcik nak roti lagi tak? Saya waktu tu aku pegang apa ni, roti, and aku letakkan atas meja ni. Ni pakcik makan lah.
Betul pakcik tu macam makan je lah, dia tak indahkan aku. Alright. So aku pun patah balik ke kawasan kumpulan tersebut. Main, and aku terpandang balik pakcik tu. Tapi kali ni aku nampak pakcik tu tengah macam ni. Macam tu. So pakcik ni macam tengah kira apa kan, ada apa-apa kan. So aku pun bangun daripada kawasan tu, menuju semula ke pakcik tu. Pakcik okey tak ni? Pakcik kira apa? Lepas tu pakcik tu kan, dia macam jadi pelik sebab waktu first aku datang, dia macam tak layan tau. Tapi kali kedua aku datang, dia macam seronok. Faham tak? Muka dia gembira. Dia macam okey. Macam tu. Dia nampak senyum gembira lah. So aku macam pakcik ni okey ke tak kan? Dia macam pakcik okey tak? Tadi nampak kira apa? Oh tak ada apa. Kejap. Pakcik tu cakap macam tu kat aku. So aku pun perhatilah pakcik ni nak buat apa kan. Dia pun ambil guys roti yang aku pegang tadi tu, yang aku bagi dia tu, and then dia pegang, and then dia tunjuk aku. Weh, ni aku ada banyak ni, kau nak satu tak? So aku macam ni roti yang aku bagi tadi kan. So tanya macam tu lah. Tak apa pakcik, saya dah makan tadi, roti pun banyak tadi. Tak apalah, pakcik simpan lah. Tak apa, aku ada banyak, kau ambil lah satu. Kau nak satu? Boleh lah pakcik. Saya ambil satu, tapi yang penting yang lain pakcik makan ke. Yang ini saya terima. Okey? Okey. Terima kasih. Dia macam giang. So aku macam pakcik ni kenapa kan. So aku pun letaklah roti kat tepi, and aku pergilah jumpa dia punya in-charge yang kat situ lah. So aku bertanyalah kepada in-charge tersebut tentang perihal pakcik ni. Tapi in-charge tu kata pakcik tu memang macam tu, dia ada macam slightly disorder sikit, kejap macam ni, kejap macam tu. So aku macam okey tak ada apa-apa masalah lah. Alright cap. Habis je lawatan tu, aku pun pulanglah ke chalet bersama dengan tim yang lain. Okey. Malam tu aku bersama dengan team-teammate yang lain lah, which is abang aku, senior aku lah, umur atas aku. Dorang ni tak tidur awal. Dorang ni melepak dekat ruang tamu waktu tu. So aku ni pun dah penat, dah barai. So masuk je dalam rumah, dah mandi apa semua, and then aku pun baring dekat katil aku lah. Alright. So tengah baring sana macam ni elok je kan, sana. Waktu tu cap, aku terdengar ada bunyi orang macam, bukan bunyi orang lah, dia bunyi something yang agak pelik. Dia bunyi dia macam ni. Waktu tu so aku macam ada orang tidur kan, ada orang lain ke tidur dalam bilik ni. So aku pun jengah kat lantai, aku jengah kat sini, tak ada siapa. Alright lah. So aku pun tutup mata. Cap. Dalam lebih kurang 20 minit macam tu, aku terasa ada orang macam kejut aku bangun tau. Dia macam aku terasa macam tu lah. So aku pun dengan keadaan refleksnya, aku buka mata cap. Tapi cap, waktu aku buka mata tu cap, dekat depan aku ni, aku tak tahu nak cakap macam mana, tapi ada satu lembaga hitam cap, yang aku nampak mata dia merah, and then dia menyerupai satu creature yang agak besar tapi sederhana tau. Faham tak macam tu? So, dia macam, aku buka mata dia betul kat depan aku, tengah berdiri dekat bahagian tepi dinding aku. And aku pun melompat lah bangun kan. Bila nampak keadaan macam tu, aku melompat bangun, lepas daripada katil aku tu, aku pun toleh ke belakang. And bila aku toleh cak, aku nampak sosok tu, dia macam bergerak tau, melompat. Dia macam kaki dia ni panjang sampai ke dada, tapi dia lompat pergi ke arah katil aku tu, and then dia tengok aku macam ni. Macam tu. Waktu tu nak buat apa? Aku nak lari lah keluar. Tapi cap, yang buatkan aku pelik waktu tu, pintu dekat dalam bilik aku langsung tak jumpa cap. Yang aku nampak hanya dinding bertemu dengan dinding saja waktu tu. So aku dah jadi panik lah kan. And aku waktu tu cap, mata aku ni jahat gila. Aku tertinjau dekat area katil tu, aku nampak makhluk tu, dia macam bergerak depan sikit. Tapi aku tak tahu apa benda tu. Yang aku nampak dalam bilik tu memang gelap lah. Aku cari, aku pusing. Aku nak jerit, tapi aku rasa macam suara aku tak ada orang dengar. Aku berlari dalam bilik tu. Dia macam tak ada jumpa orang. Mana nak keluar tak tahu waktu tu. Aku ke sana ke sini. Sampailah aku perasan, waktu aku tengah berlari ke arah kiri bilik aku tu, dekat kanan aku ni ada satu cahaya yang macam tiba-tiba bersinar. Dia macam terang tiba-tiba. And aku macam nampak ada orang buka pintu lah dekat area kanan tu. And bila aku nampak cahaya tu cap, aku nampak orang masuk, mata aku, pandangan aku gelap. Jatuh.
Aku dah tak sedar apa dah waktu tu. And then apa yang aku sedar waktu tu, aku dalam orang kata lingkungan ramai, which is aku sorang-sorang dekat tengah. And then aku diberi air dan semua, orang kata apa, yalah kan, nak menenangkan aku dan sebagainya. Waktu tu aku bila bangun tu macam terkebel-kebel lah, tak faham lah kan apa yang jadi semua. And aku try tanya lah member aku yang ada kat situ, kenapa kan, apa yang jadi. Pasal member aku cakap, Kau dalam bilik tu ngacau-ngacau tu Mal kan, aku buka pintu tadi, aku tengok kau tengah bertinggi, lepas kau lari-lari dalam bilik. Kau dah macam orang tak betul lah. Aku tak tahu kenapa. Lepas aku jadi macam blank lah kan, kenapa jadi macam tu pula. And then malam tu juga aku dibawa ke ustaz yang ada dekat area sekolah tu. And bila aku merawat semua, ustaz tu kata ada benda yang numpang dekat aku. So aku pun tak tahu benda. And mengikut apa yang ustaz tu kata, dia pun risau jatuh fitnah. Dia kata aku ada ambil apa-apa tak daripada siapa-siapa kan. Aku jadi macam takkan. Faham tak pakcik tu kan. So itulah dia yang dikongsikan oleh Kemal kepada kita. Okay, alright guys. So hari ni kita nak cerita dengan korang tentang cerita yang kedua. Cerita yang kedua ni berkenaan dengan seorang mamat ni. Nama dia Farid. Farid ni dia kata benda ni hak jadi masa dia dok bersih pantai dekat area Kelantan sana. Itu punya Terengganu, Kelantan, mana-mana boleh, Pantai Timur lah. Dia kata dia ni ada bernaung, dia ni ada lepak-lepak lah dengan budak-budak NGO yang gajin pergi, orang kata apa, berkaitan dengan alam sekitar ni lah, nak pergi menjaga pesisiran pantai. Korang pandai lah healing, bawa cawan, bawa itu, buang sampah tepi pantai. Dah, kalau bukan diorang yang mengemas, ataupun anda semua yang mungkin juga membuat tugas-tugas begini, saya berikan, kita buka dulu. Tanpa anda, kita tak akan ada sumber laut yang orang kata apa, yang bersih. Okay, tiba-tiba pula pesanan khidmat masyarakat. Okay, alright. So, apa yang jadi pada Farid ni? Farid ni kata, satu hari ni aku waktu tu duk ikutlah kawan-kawan aku ni kan. So bila pergi ke patah tu, tak ada fikir apa-apa pun. Cik, bunyi kan tu. Okay, alright. So waktu tu kita orang bersih. I mean like aku ada section aku, yang lain ada section masing-masing. Okay, setiap section ada 4 orang. Aku akan duduk dekat bahagian tepi sekali cap. Which is, kau tahu kan, pantai pesisiran ni kan besar kan. Kita kena buat sektor 1, 2, 3, 4. So kalau kau nak buat satu, dia akan jadi lambat dan jadi malam lah, senang cerita. Okay, so aku ni pun bergerak daripada kawasan sektor aku ni, which is kita orang akan buat AC, BD. Faham tak? Sektor aku AC, lepas tu BD, EF, dia sampai F je. Alright, aku buat sektor A, settle. Sektor B, team lain. Sektor C aku buat, settle. Kita orang pergi ke sektor F waktu tu. Okay, pergi ke sektor F, A, C, E lah, bukan F, E. Aku pergi E. Pergi sampai E jam. Dia kawasan yang agak dilindung dengan pokok-pokok yang menjala tau, dekat belah hujung sana. Tapi memang banyak sampah. So kemas. Yalah, plastik hitam kan, kita orang dah buat, kita orang letak dalam plastik hitam, kita orang kumpulkan, and then yalah, masing-masing buat dekat tempat masing-masing. Aku ni dah settle apa semua, aku pun ikat semua plastik sampah yang ada jap. Ikat, and then letak ke tepi lah. Alright, dah ikat ke tepi, aku mengajak member aku semua ni, nama dia Bad, pergi tengok dekat area sebelah batu sana. Kot kalau kita orang ada tertinggal lah. So bila je sampai kat batu sana cap, aku ternampak ada satu logokan daun kering dekat situ. So aku macam, okay, sini tak bersih lagi. So kita orang pun ambil lah penyepit kan, daun kering tu, and sepit masuk. And then Badrul tu pun dah settle, dia pun ikat plastik sampah, dan kita orang pun nak bergerak daripada kawasan tersebut menuju ke checkpoint yang lain. Okay, waktu sudah angkat tali sampah tu semua, aku bangun cap daripada kawasan tu, and aku tertoleh ke arah tempat daun kering yang kita orang kutip tadi. And bila aku toleh dekat situ cap, dekat batu tu ada satu kain yang agak, tak adalah panjang, adalah panjang jam aku ni, kain putih lah, panjang jam ni. Alright, tersangkut dekat bahagian batu tu. So aku macam, wish, ini kalau penyu ke apa tersedak ni kan, apa hasil. Tapi waktu tu aku tengok pula plastik-plastik sampah yang dah ikat tu. Aduh, dah ikat pula, malas nak buka. So aku pun angkat kain tu, and then masuk poket cap.
Masuk poket, and then aku pun sambung kerja sampailah habis. Okay, cut it short, semua benda dah habis. Okay, so aku dah settle, dah angkat barang, dah buang apa semua, dah bersih. Kita orang pun baliklah ke rumah masing-masing. So aku pun baliklah ke rumah aku waktu tu. Bila dah balik ni, Cap, biasalah orang kata pergi pantai ni ke, tepi-tepi laut ni ke, better mandilah. So aku pun tanggalkan pakaian semua, and then bersiap sedia untuk pergi mandi. Okay, Cap, masuk mandi, aku ni ada habit tau, yang aku akan buka shower, tapi badan aku akan ke depan sikit, which is aku akan basah dulu belakang badan aku tu. So dia ni contoh shower kat sini kan, aku sini lah. Gitulah. So aku pun mandi. Waktu aku tengah mandi tu, aku terasa dekat belakang leher aku tu seolah-olah ada benda yang tengah berkibas tau. Contohnya rambut yang, faham tak? Bila rambut basah kan, kena kat belakang ni kan, dia ada rasa yang tak selesa tu kan, macam lumut-lumut sikit kan. And bila aku tarik tangan, tengok tapak tangan aku, ada rambut tau, macam dekat belakang ni. So aku pun jadi pelik lah. Aku pergi ke arah cermin, and aku tengok cermin. Aku tengok tak ada apa-apa yang pelik pun kan. So aku tengok leher aku belakang pun tak ada apa-apa. Lepas tu mana datang rambut ni kan. So aku macam okay, aku pun buat tak tahu. Aku buang je lah lambut lah itu. Aku buang lah itu lambut, pergi ke lubang tandas tu. Kan ada yang lubang-lubang yang tandas lah, lubang tandas lah kan. Bukan lubang jamban, lubang tandas dekat bawah shower tu. So aku pun biar. Aku pun mandi, Cap. Aku pun masuk ke tempat shower tu, and then aku mandi. Of course lah, kita tutup mata kan. Kita tutup mata, and then waktu tu, Cap, aku rasa sekali lagi yang air tu dah jadi pelik. Which is, waktu tu aku rasa aku punya muka ni macam kena tepek dengan rambut, kau tahu tak? Dia macam macam tu. So aku pun buka mata, and bila aku buka mata, Cap, aku nampak dia memang ada satu, apa dia macam ni kau boleh nampak kau punya view tu jadi macam ni, jarang-jarang. And then aku nampak dekat tangki air aku tu, tangki shower aku tu, dia macam banyak rambut tau yang keluar waktu tu. Waktu tu aku tu macam ni, and then aku keluar daripada bilik air tu. Terperanjat lah kan. Tak payah bayangkan lah dia keluar daripada bilik air tu dengan keadaan macam mana. Tak perlu bayangkan. Saya pun tak boleh bagi tahu kan. Aku macam, apa tu siut? Lepas aku tengok keadaan aku macam tu, aku pun nak masuk balik lah, ambil towel. Alright. And aku pun jadi terperanjat, and aku rasa macam apa yang aku nampak ni kan. Dalam keadaan takut tu, Cap, cuak juga. Tolak pintu bilik air, and aku tinjau air shower macam biasa je, tak ada apa-apa yang pelik. So aku pun ambil towel apa semua, and aku keluar dari toilet tu. Alright. Betul aku macam aku ni penat sangat ke kan, sampai nampak benda bukan-bukan macam tu kan. Jadi terfikir-fikir lah, lantak lah. Aku masuk balik bilik air, and then aku mandi macam biasa. Okay, lepas tu, Cap, hari tu tak ada apa-apa yang jadi. Esoknya, alright, besoknya tu badan aku sebenarnya dah tak selesa lah. Macam dah penat kot mungkin lah. So aku rasa macam nak demam. So aku akan balik kerja lebih awal lah. Bila dah rasa tak sihat ni, dalam pukul 5 macam tu aku dah sampai rumah dah. So pukul 4 macam tu aku dah minta pulang awal lah. Aku duduk dengan parents, Cap, which is parents aku pun bekerja. Diorang akan sampai rumah dalam pukul 6, pukul 7 macam tu. Alright, balik je rumah, aku memang barai gila, and aku baring tertidur waktu tu. Okay, aku tertidur, and then aku terjaga, Cap. Waktu tu 6.46 6.47 macam tu. Aku terjaga, and then badan aku memang rasa tak sedap memang tak ngam waktu tu. So aku pun nak try tidur balik sebenarnya, tapi tak boleh. Aku kiri ke kanan tak boleh. And apa yang aku buat waktu tu, Cap, aku keluarkan handphone aku. Aku scroll, and then bosan. So bila bosan tu, aku nak tidur lah balik. So bila nak tidur balik, Cap, aku lock lah handphone aku tu. Dan bila aku lock handphone aku tu, Cap, waktu tu aku ternampak dekat handphone aku tu ada pantulan muka aku, dan ada sebelah lagi kat situ. Aku macam, kat sebelah aku tu aku nampak ada satu figure yang dia rambut dia macam panjang tau, tapi aku rasa dia macam pelik lah, nampak pelik. And aku dah tahulah yang itu mesti Han punya kan. Aku dah tak tahu nak buat apa. Tapi yang peliknya, Cap, waktu tu badan aku ni memang tak boleh nak bergerak, and aku stay macam tu je. Aku dah jadi berpeluh, and then aku rasa dekat tangan aku ni macam orang lepas mandi laut dah. Kau tahu tak? Dia rasa macam melekit yang pelik tu. Macam tu. So aku macam apa hal ni? Tak boleh kan. Waktu tu jantung dedap.
And aku try cap nak bergerakkan badan aku, memang tak boleh. And aku jeling mata aku ke kanan, aku boleh nampak cap dekat atas aku tu ada satu makhluk. Dia macam terapung sikit tau. Dia warna hitam, panjang, and then ada benda yang mengebang jatuh ke bawah. Waktu tu lah aku jadi macam, ish, apa aku nak buat kan? Aku nampak dia macam makin lama makin turun, sikit. Waktu tu aku dah try jerit dah, memang tak boleh. Sampailah aku dengar ada satu bunyi ni. Assalamualaikum, Long. Assalamualaikum. And then aku dengar pintu pagar aku terbuka. And bila aku dengar je bunyi salam ayah aku tu, badan aku tiba-tiba jadi lembik macam. Jadi lembik yang pelik, aku pun tak tahu apa benda. And then mak aku pun masuk. Bila mak aku masuk, aku nampak je mak aku terus muntah macam. Muntah air yang sangat banyak dekat aku punya bedsheet tu lah kan. So mak aku macam, apa hal ni, kenapa, demam ke apa? And mak aku pun bangunkan badan aku. Mak aku cakap badan aku sejuk gila waktu tu. Aku pun tak tahu nak cakap apa. And aku bawa ke depan, mak aku baca-bacakan sikit air tu, dia bagi aku minum. Lagi aku muntah. Aku minum, aku muntah. Sampailah ke malam macam, aku berehat je dekat ruang tamu tu. And ayah aku waktu tu bacalah kan juga apa surah untuk aku. Esok harinya pula aku dikejutkan oleh ayah aku, which is waktu tu aku agak terperanjat sebab ayah aku datang dengan satu soalan. Dia tanya, kamu ada terbawa balik apa-apa ke daripada luar kan? Dan aku cuba fikir macam, tak ada pak, tak ada pun. Lepas tu bapak aku keluarkan satu kain putih daripada poket dia. Ni, mak kamu basuh baju semalam, dia jumpa benda ni dalam poket kamu. Mana kamu bawa balik ni? So aku tengok, aku cuba fikir, baru aku teringat cap, kain tu datangnya daripada pantai tu dekat celah batu tu. Aku cakap dengan bapak aku benda yang sama. Bapak aku pun nak ajak aku pergi pantai tu dengan demam-demamnya. Dia suruh aku tunjuk balik kat mana. And ayah aku letak balik benda tu kat kawasan tu. And besok harinya aku masih lagi demam. Hari ketiga tu baru aku beransur pulih. Dan kalau kata nak kata gangguan, tak ada apa-apa lah yang berlaku. So itulah dia guys, cerita daripada Farid kepada kita. Alright guys, cerita yang ketiga ni cerita berkenaan dengan sekumpulan pelajar. Yang ini pasal wanita. Yang ini acak rasa korang boleh expect lah. Kalau biasa mulut-mulut dan celupar ni memang akan kena lah. Alright. And yeah, welcome to Museum Melaka guys. Alright, cerita ni berkenaan dengan salah sebuah museum yang berada di Melaka. Korang tahu dekat Melaka ni ada macam-macam museum kan. Laut, kapal samudra, kapal laut, segala kapal, segala museum hang tua, segala sejarah apa yang kau nak tentang Portugis, semua ada dekat sini. Alright, so jemputlah, datang ke Melaka bersempena dengan Tahun Melawat Melaka 2023. Yeah. 2024, maafkan saya. Alright, tiba-tiba pula promote kan. Okay, nak jadikan cerita dia, ada satu group assignment ni. Alright, cerita ni dia hantar oleh yang terkena ni sendirilah. Alright, nama dia Ain. Dia ada dapat satu task which is kena mengkaji tentang sejarah Melaka. Sejarah Kesultanan Melaka. Alright, dia ni yang famous juga sebenarnya. And dia ambil berkaitan dengan sejarah ni. So dia kena pergilah museum. Alright, si Ain ni dia agak tak bersetuju sebenarnya di awal-awal perancangan projek ni. So dia rasa macam, apa hal pula nak pergi museum kan, banyak lagi tempat kita boleh kaji dan sebagainya kan. Kenapa nak pergi museum Melaka? Nak pergi Melaka ni bukannya sikit-sikit duit. Dia kata macam tu lah. So menurut Ain, dia kata waktu tu cap, aku memang tak ngam lah, tak suka lah dengan teammate aku punya keputusan. Tapi nak buat macam mana kan, dah majoriti kata macam tu, aku pun ikut. Perjalanan kami daripada sana ke Melaka ambil lebih kurang 2 jam lebih lah. Alright, sampai je dekat Melaka, kita orang booking satu hotel, dah check in apa semua. Kita orang nak masuk lepas asar lebih kurang macam tu lah. Alright, so dah habis check in apa semua, and sampai je dekat depan museum tu. And then masuk museum, bayar tiket. And then kita orang nak masuk buat lawatan lah waktu tu. Okay, dekat depan tu orang ni dah kata lah, kalau boleh jangan ambil apa-apa dekat dalam ni. Jangan disentuh-sentuh benda yang tak berkaitan kan. Jangan diubah-ubah benda-benda dekat dalam ni dan sebagainya. Tapi waktu dia orang cakap benda ni, aku tak ada cap. Aku dah berjalan dah masuk dalam. Which is aku sukalah sejuk dekat dalam museum tu. Tapi aku macam bila masuk tu cap, aku jadi riang tau. Aku macam, wow, welcome to Melaka. Oh, ini rupanya Sultan Melaka. Oh, ini rupanya macam tu. Aku jadi macam tu. Oh, keris Taming Sari. Aku jadi riang macam tu lah kan. So
kawan-kawan aku ni decide untuk berjalan merata lah, untuk ambil info masing-masing, and then nanti kita orang akan kumpulkan untuk jadikan assignment lah. Sebab kalau kita nak jalan satu-satu kan jadi lambat kan. So Cap, aku waktu tu decide untuk masuk ke satu tempat replika di mana kawasan itu merupakan kawasan orang kata apa, diorang remake lah, macam mana Kesultanan Melayu dulu duduk, which is ada bendahara, pembesar dan sebagainya. Tengah-tengah tu ada sultan. Alright, masuk je kat section tu, waktu tu tak ada rasa apalah, cuma aku just amazed dengan kedetailan dia tu. And bila aku masuk tu, aku nampak ada satu patung sultan tu, dia tengah macam ni. Sultan tu macam ni, and pandang ke arah depan tu, dan kat depan tu ada satu patung yang tengah macam ni. Waktu tu lah dia mungkin tengah orang kata menghadap kan. So aku macam okay, cantik kan. So aku pun tengok satu patung. And then bila je sampai dekat sebelah patung yang macam tu, aku pun duduk kat sebelah dia. Aku pun, ampun tuanku, beribu-ribu ampun Patik, ampun. Macam tu lah, dia buat macam tu. Akulah buat macam tu kan. So aku macam saja nak make fun kan kat dalam tu kan, sebab seorang-seorang. And bila aku tengok agak sultan tu kan, aku just terfikir, kalau dulu sultan ni so powerful, semua orang tak nak usik dia kan, semua orang tak berani lah, he is untouchable lah, sultan kan. So aku pun terfikir satu idea jahat. Aku pun pergi kat patung sultan tu. Sultan kan macam ni tadi, macam ni kan aku cakap, macam ni kan, macam ni dia macam ni kan, macam ni kan tadi kan. Aku pun angkat tangan dia ni, and aku buat macam ni. And tangan dia yang macam ni, sebelah dia lagi, aku buat macam ni. And badan dia aku tegakkan. So sultan tu dah jadi macam ni. Alright, patung tu dah jadi macam ni. So kepala dia aku pandang ke sini, pandang ke arah sana lah. So aku pun macam seronok lah. And jari dia Cap, aku buat pusing macam ni. So sultan tu dah jadi macam ni lah sekarang. So which is benda tu creatures dah kelakar lah kan. Pasal aku buat, aku gelak sendiri lah waktu tu. And sultan hamba yang tengah macam ni tu, gitu tu, aku alihkan tangan dia ke bawah. So dia dah macam ni lah, patung kan, ke bawah. And then aku buat dia macam ni. Nampak macam ni lah tangan dia. So aku seronok lah, seronok. And bila aku tengah macam ubah-ubah tangan dia tu, tengah usik-usik tu, tiba-tiba Cak, ada seorang pakcik ni, dia tegur aku. Dia daripada belakang aku lah, which is aku menghadap ke orang ni. Contoh ke orang sultan tu, pakcik tu kat belakang tu. Oi, buat apa? Cuak. Aku pun tertoleh, dan nampak ada seorang pakcik dalam lingkungan 60-an macam tu, tengah pandang aku. Ni bukan tempat kamu ni, jangan suka-suka usik-usik. Hormat sikit tempat orang. Pakcik tu cakap macam tu. Ya pakcik, minta maaf ya pakcik, minta maaf ya pakcik, jaga-jaga sikit. Macam tu ayat pakcik tu. Tapi Cap, apa yang pelik time tu, dalam bilik tu dia terang-terang macam ni lah, terang-terang macam dalam studio aku ni. Ada lampu sikit-sikit, and kau boleh nampak ada bayang-bayang tau. Bayang-bayang dia lah, akulah bayang-bayang aku dekat sini. Aku nampak. And bila aku tengok kat arah pakcik tu, bayang-bayang pakcik tu tak ada Cap. Walaupun pakcik tu dah berjalan, Lepas dia dah sound aku tu, dia jalan, and dia tak ada bayang-bayang. Aku macam, pakcik ni tak ada bayang-bayang. Mungkin tak nampak kot, mungkin lighting bahagian lain kot, bayang-bayang dekat tempat lain kot. So aku pun macam sedapkan hati lah. Tapi bila dah kena sound tu, of course lah kena betulkan balik lah patung-patung ni. So aku pun pusing Cap, nak betulkan patung tu. Bila aku pusing Cap, waktu tu Cap, aku tengok sultan tu tengah macam ni, seolah-olah tidak diusik di awal tadi. And aku tengok ke bawah, hamba tu macam ni, tak diusik lah. Aku macam tergamam. Aku terus lari daripada kawasan tu. Dan bila aku lari Cap, keluar daripada sektor tu, aku nampak pakcik dekat depan tu, pakcik yang tadi tu ada kat depan aku. And dia tengah berjalan menuju ke arah kiri, which is pergi sektor lain. Aku pun ikut dia. Aku lari ikut dia pergi sektor kiri. And aku pusing je lah. Aku nampak dia jauh, tapi aku nak kejar dia ni kan. Dia masuk kiri, and then aku pun okay, depan tu kiri. Aku lari masuk kiri, and aku nampak pakcik tu masuk kiri lagi kat depan. Aku lari masuk kiri, and bila masuk kiri, aku pandang belah kiri aku Cap, dekat sektor yang sama tadi aku masuk, sektor Kesultanan tadi tu. And bila aku masuk ke sektor tu, aku tengok balik, mata aku terus ke raja tu. Raja tu macam tu tadi, yang aku usik dia tu lah. Aku macam tadi dah okey. Waktu tu lagilah panik lah kan. Aku pun lari sekali lagi.
Aku lari keluar and aku pusing, masih lagi cap dekat situ, tapi dalam keadaan macam ni pula patungnya. Waktu tu cuak gila cap. Bila aku tengok patung tu dah kembali ke arah asal, aku jadi takut lah kan. Aku dah jadi panik and aku jalan depan sikit. Dia macam pintu tu kat sini, aku nampak. Aku jalan depan pintu tu, aku terus jerit cap. Jerit yang kuat lah waktu tu. Aku jerit sampailah aku dengar ada orang berlari menuju ke arah aku. And bila aku jerit tu, aku pandang ke arah sana, aku nampak kawan-kawan aku tu berlari ke arah aku. Dia tanya, Ain, kenapa ni? Kenapa ni? Tadi patung tu gerak sendiri doh. Patung tu gerak sendiri doh. Patung apa gerak sendiri? Patung tu tadi aku usik tangan dia, tapi dia dah gerak sendiri. Dia dah okey balik. Mana patung mana? Tu kat dalam tu rumah sultan tu. Member aku tu tadi tariklah aku. Mana? Sini Ain. Dia tarik aku menuju ke tempat rumah sultan tu. Bila aku ditarik masuk ke dalam rumah sultan tu, aku nampak macam sebaris patung tu sampai ke sultan, semuanya dah bergerak macam ni. Ada yang macam ni, ada yang macam ni, ada yang macam ni. Seolah-olah aku dah usik semua patung yang ada kat situ. Faham tak? Dapat bayang tak macam mana? And patung sultan tu macam tu lah yang aku usik tadi tu. Tapi yang pembesar ni semua aku tak usik. Tapi semua dah jadi tonggang langgang dah waktu tu. Waktu tu aku jadi tergambam and aku tak boleh nak bercakap. Aku hanya boleh menangis sekejap kat tepi tu. And kawan aku ni yang lain pergi balik dekat kawasan tu and dia betul-betulkan balik. I mean like, yalah, posture dia orang yang betul. And dalam lebih kurang 5 minit tengah dia orang betulkan tu cap, ada seorang kaki tangan museum tu masuk and then dimarah kita orang sebab kita orang usik kan benda lah tu. Dia kata dah, aku dah pesan jangan usik-usik. Ini kau dah sengitkan kepala dia, dah betulkan dia punya tangan, macam mana nak buat ni? Sebab dia orang nampak daripada atas tu ada CCTV tau. So macam minta maaf bang, kawan saya tak sengaja semua. Dah. Keluar. And kita orang disuruh keluar lah daripada museum tu waktu tu cap. And malam tu memang dekat hotel tu bergegar-gegar badannya. Demam lah kan. Sebab akan jadi macam tu. Dan itulah dia. Besoknya terus balik lah. Sebabkan aku tak sihat. So itulah dia guys, perkongsian daripada Ain kepada kita. So guys, korang yang mana pergi tempat-tempat yang asing, bukan tempat korang lawat lah dekat mana-mana pun. Kalau bukan tempat korang, janganlah diusik-usik lah barang-barang tu dah dipesan. Ada sebab lah kenapa dia orang memesan ni. Okay, kita jumpa di video akan datang. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.